Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syahanim binti Jamal bersama rakan-rakan saya yang lain iaitu kami dari Diploma Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Idris Shah ingin menceritakan tentang perkembangan sejarah tanah Melayu. Dari topik ini, anda dapat mempelajari tentang campur tangan British dalam pentadbiran tanah Melayu, kebangkitan rakyat menentang British, pendudukan Jepun di tanah Melayu dan Parti Komunis Malaya dan gerakan ke arah kemerdekaan tanah Melayu. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang campur tangan British dalam pentadbiran di tanah Melayu melalui video animasi yang telah saya sediakan ini. Selamat menonton! Hai, saya Syahanim. Hari ini saya ingin berkongsi tentang campur tangan British dalam pentadbiran di tanah Melayu. Bagaimana British campur tangan dalam pentadbiran tanah Melayu? British mula campur tangan di tanah Melayu bermula 11 Ogos 1786 apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang. Pada 16 Februari 1819, Stamford Raffles berjaya menduduki Singapura melalui perjanjian antara Tengku Long dan Temenggong Abdul Rahman. Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 telah membuka jalan British menguasai tanah Melayu. Apakah kesan dari perjanjian Inggeris-Belanda? Kesan perjanjian Inggeris-Belanda 1824 ialah: pertama, Kepulauan Melayu terbahagi kepada dua pengaruh iaitu Inggeris dan Belanda. Kedua, perpecahan Empire Johor. Ketiga, persaingan perdagangan antara British dan Belanda bertambah sengit. Apa pula faktor-faktor campur tangan British? Faktor campur tangan British dalam pentadbiran tanah Melayu adalah seperti berikut. Pula kesan campur tangan British dalam pentadbiran tanah Melayu. Mari kita ketahui kesannya dari perbualan Hana dan Adam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Asma binti Ibrahim, saya Nurul Intan Mesara binti Sumadi. Nombor kad matrik saya adalah 17 DKA 20F1010.
saya ingin membentangkan tentang gerakan ke arah kemerdekaan Tanah Melayu di bawah tajuk Perkembangan Sejarah Tanah Melayu. Untuk mencapaikan kemerdekaan, Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha untuk mencapaikan kemerdekaan. Salah satunya adalah mereka telah memperkenalkan sistem ahli dalam Majlis Undangan Persekutuan. Ciri-ciri sistem ahli adalah beberapa orang pemimpin tempatan dilantik menjadi ahli Majlis Undangan Persekutuan. Mereka juga telah diberi portfolio tertentu. Anggota di dalam sistem ahli tersebut dikenali sebagai ahli. Di dalam sistem ahli terdapat 9 orang pemimpin yang telah dilantik. Seterusnya, usaha yang mereka telah lakukan adalah mereka telah mengadakan pilihan raya untuk memilih pemimpin yang mereka kehendaki sendiri. Pilihan raya tersebut bermula pada Februari 1952 di Perbandaran Kuala Lumpur. Pilihan raya tersebut dipenuhi dengan UMNO dan MCA di mana mereka telah bekerjasama dalam pilihan raya tersebut. Pilihan raya itu dibenangi oleh mereka sendiri. Mereka telah memenangi 9 daripada 12 kerusi yang telah dipertandingkan. Pada September 1955 pula, sepucuk surat telah dihantar oleh Parti Komunis Malaya yang ditandatangani oleh N.G. Heng dari Kampung Kelian Intan Keruh Perak. Dalam surat tersebut ada menyatakan tentang hasrat dan atau tawaran mereka untuk berunding dengan Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu iaitu Tengku Abdul Rahman. Proses rundingan tersebut berlangsung selama 2 hari di Barling, Kedah. Di dalam rundingan tersebut, Tengku Abdul Rahman ada menegaskan bahawa Persekutuan Komunis Malaya perlu menyerah kalah. Walau bagaimanapun, mereka enggan. Persekutuan Komunis Malaya mereka enggan menerima pelan damai dan mereka teruskan dengan menggerakkan penggerakan bersenjata. Selepas beberapa hari pertempuran bersenjata berlangsung, Tengku Abdul Rahman bergerak ke London untuk meneruskan rundingan kemerdekaan dengan British dan Januari 1965 yang di mana rombongan tersebut terdiri daripada 4 wakil raja dan 2 orang Melayu dan 4 orang wakil perikatan. British bersetuju dengan memberi mereka kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Walau bagaimanapun, Tanah Melayu masih kekal dalam lindungan Commonwealth di mana mereka masih mengamalkan sistem demokrasi. Setelah itu, rakyat tempatan telah menggantikan British dalam memegang beberapa jawatan seperti Menteri Pertahanan, Menteri Kesihatan, Menteri Kewangan dan Menteri Perdagangan. Pada 30 Ogos 1957, mereka telah menurunkan bendera Union Jack dan digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Pada pagi 31 Ogos 1957, mereka telah memberi dokumen pengisytiharan kemerdekaan kepada Tengku Abdul Rahman yang disaksikan oleh Agung Pertama. Pada pagi tersebut, Tengku Abdul Rahman telah melaungkan kemerdekaan sebanyak 3 kali di hadapan semua rakyat-rakyat tempatan. Dan alhamdulillah kita masih merdeka sehingga hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ma'arif bin Abdul Halim. Di dalam video ini, saya akan huraikan poin saya yang bertajuk Kebangkitan Rakyat Menentang British. Baiklah,
ada 3 tokoh yang saya akan ulaskan, iaitu Penghulu Dol Said, Mat Salleh dan Tok Janggut. Penghulu Dol Said. Sebab penentangan. Tidak bersetuju Nanyang diletakkan sebagai sebahagian wilayah taklukan British. Mengingkari arahan British supaya menghantar 1/10 sebagai ufti kepada negeri Melaka. Kesan penentangan, Dol Said menyerah diri dan dibawa ke Melaka. Peristiwa penentangan. Tahun 1831, British menghantar tentera untuk menakluki Nanning tetapi ditentang oleh penghulu Dol Said. Dol Said berjaya mengalahkan 150 orang tentera British di bawah pimpinan Kapten Wiley yang hendak menawar tabung kerana bantuan ketenteraan daripada Yang Tuan Ali, Sheikh Saban, Datuk Kelana Sungai Ujong dan penghulu Gemenceh. 1832, Dol Said dikalahkan dalam serangan kali kedua kerana tentera British seramai 1,200 orang dan Dol Said tidak mendapat bantuan daripada sesiapa pun. Mat Salleh. Sebab penentangan, SBUB tidak menghiraukan kedudukannya sebagai pemerintah daerah Tamunan dan Sungai Sugut. British juga menduduki kawasan pengaruhnya. SBUB melaksanakan sistem cukai kepala dan surat perahu. Layanan kasar oleh pegawai SBUB. Kesan penentangan, Mat Salleh tewas dan meninggal dunia pada 31 Januari 1900. Peristiwa penentangan, Mat Salleh kesandarkan untuk berbincang tetapi tidak dilayan. Sebaliknya, Gubernur Beaufort menyerang dan membakar kampung. Mat Salleh melarikan diri. Mat Salleh melakukan serangan mengecut terhadap kubu SBUB di Pulau Gaya. SBUB menawarkan penadaman iaitu menyerahkan Tamunan kepadanya. SBUB mungkir janji. Mat Salleh menyerang SBUB sekali lagi. Dibalas oleh tentera SBUB dengan menyerang kubu Mat Salleh. Tok Janggut di Kelantan. Sebab penentangan menentang pelaksanaan sistem penasihat British. Menentang British memaksa menerima pakai sistem cukai dengan membayar cukai. Kesan penentangan mengukuhkan perjuangan Tok Janggut kerana serangan tersusun dan peralatan yang lebih moden. Tok Janggut terkorban dan mayat diarak ke seluruh kota baru sebelum digantung dalam keadaan kepala ke bawah dan kaki ke atas sebagai amaran kepada masyarakat tempatan yang berani menentang British. Peristiwa penentangan, bantahannya tidak dilayan oleh pegawai daerah Pasir Putih. Pihak polis diarah menangkap Tok Janggut tetapi gagal. Menyerang Pasir Putih dan berjaya mendudukinya. Sebuah kerajaan dibentuk dengan Engku Besar Jeram sebagai raja dan Tok Janggut sebagai Perdana Menteri dan Cik Ishak sebagai pegawai daerah. Dengan menggunakan nama Sultan Kelantan, British menyerang dengan kapal HMS Cadmus di Saring. Assalamualaikum, hari ini saya akan mengulas tentang pendudukan Jepun dan Parti Komunis Malaya PKM di Tanah Melayu. Pendudukan Jepun bermula pada 8 Disember 1914. Mereka masuk melalui Kota Baru. Pemimpin Kesatuan Melayu Muda yang diketuai oleh Ibrahim Yaakob membantu sebagai jurubahasa dan petunjuk jalan di Tanah Melayu serta beliau telah menubuhkan pasukan Gyugun dengan pangkat Lieutenant Colonel. Kebaran tentera Jepun yang sangat pantas berpunca daripada strategi mereka, iaitu strategi daripada tentera darat, laut dan udara mereka. Lihatlah bagaimana HMS Prince of Wales dan HMS Repulse yang menghantar bantuan ke British dengan mudah dikalahkan oleh tentera udara Jepun. Keberadaan Jepun yang terlalu singkat telah memusnahkan kubu pertahanan British yang terletak di Chitra yang mengambil masa 3 bulan disiapkan, tetapi mereka meranapkan dalam masa 15 jam sahaja dan keesokan harinya diikuti oleh Alostar yang telah ditawan oleh mereka. Mereka telah masuk ke Pulau Pinang, telah mengabung Pulau Pinang terus mara ke Ipoh serta ke Kuala Lumpur, dan akhirnya mereka terus mengatur langkah ke Johor dan menaluki Singapura yang menyebabkan kekalahan British di Tanah Melayu. Penentangan terhadap tentera Jepun PKM dan kekalahan Jepun diketuai oleh Malaya Party Anti-Japanese Army ataupun MPAJA yang merupakan pertubuhan komunis PKM, Parti Komunis Malaya, ataupun dikenali sebagai Bintang 3. Ia dianggotai oleh majoriti orang Cina kerana tentang mereka terhadap Jepun yang telah menjajah China. Orang Melayu juga enggan tunduk kepada pemerintahan Jepun kerana Jepun menggunakan kekerasan dan juga pembunuhan, dan mereka menyertai MPAJA. British membekalkan senjata kepada MPAJA dan memulakan langkah untuk menyerang Jepun dan mengusir daripada Tanah Melayu, dan akhirnya pada 6 Ogos bom atom pertama telah digugurkan di Hiroshima dan diikuti oleh 9 Ogos di Nagasaki yang mengakhiri Perang Dunia Kedua dan menyebabkan pengunduran Jepun dari Tanah Melayu. Apabila pengunduran Jepun daripada Tanah Melayu berlaku,
Ia telah menyebabkan kekosongan kuasa pemerintahan. Maka, sebelum sempat dan bersekutu masuk ke tanah Melayu, askar Empaja atau Bintang Tiga telah keluar daripada hutan dan mengisytiharkan mereka sebagai pemerintah. Mereka telah menyeksa dan membunuh orang yang dikatakan bersubahat dengan tentera Jepun dahulu. Empaja yang majoriti dianggotai oleh orang Cina telah menyebabkan rusuhan antara kaum tercetus di antara orang Cina dan Melayu. Tempoh 2 minggu, kekosongan kuasa akhirnya diisi dengan kehadiran British kembali dengan pemerintahannya yang dikenali sebagai British Military Administration. Maka berakhirlah pemerintahan Jepun selama 4 tahun di tanah Melayu. Sekian, terima kasih.